menit. Tak ada asing mulut. Kemain itu senang. Macam semua jin ni apa? Macam semua jin ni apa? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syawunul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sawabuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirra. Wa huwa situ. Fi nushatin huwa, tak ada waw, huwa. Azza wa jal hadirun ma'ana bi'ilmihi nazirun ilaina bihukmihi wa huwa ma'akum bi'ilmihi wa qudrati wa inayatih aynama kuntum fid dunya wa fil akhirah. Wa huwa, dan dia ini Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil muraqabah ma'iyah. Syaban dipanggil muraqabah ma'iyah, kesertaan. Dan dia yakni Allah taala pada satu nushah, satu salinan matan lain dia saja terdapat, tidak ada hal, tak ada waw. Dia yakni Azza yang maha mulia, wa Jalla yang maha agung, sentiasa hadir. Allah Ta'ala sentiasa hadir dengan kita, tiada pernah berpisah. Tuhan tak pernah berpisah dengan kita. Kenapa kita berpisah dengan dia? Ya, orang ajak cakap depan kita, itu paling empat lain. Orang panggil apa dulu? Kurang ajar, biadab, lagi apa? Tolol. Tu je maknanya. Orang cakap begitu paling empat lain. Ya, maka Allah SWT hadir, memberikan pertolongan, memberikan rahmat, memberikan bantuan. Kita buat pusing empat lain, tak nak ingat apa orang dan pun nak kata orang tu. Ya, mana ada Tuhan lepas dengan kita? Satu saat pun tak pernah lepas dengan Tuhan. Ya, bantuan dia, ilmu dia, kudrah dia, kuasa dia, inayah dia, semua setiap saat tak pernah lepas dengan kita. Tiba-tiba kita buat pandang-pandang, kurang ajar orang. Sebab orang tak ingat Tuhan tu, Tuhan kurang ajar dengan Tuhan. Ya, dengan makhluk yang fakir, yang hina pula, bukan main lagi. Kita letak dalam kalbi kita. Ya, dalam kalbi makhluk letak. Silap. Ya, Allah Ta'ala terletak dalam kalbi, bukan zat dia, ingatan pada dia, muraqabah pada dia, musyahadah ke dia, dalam kalbi kita sentiasa. Sebab dia tak pernah putus dengan kita, rahmat dia, kasih sayang dia. Ya, itu zalim tak zalimnya kita. Ya, lagi tu lagi tempat sembahyang menghadap dia pun kita ingat benda lain juga. Tak puas-puas dengan makhluk, dalam sembahyang pun ingat juga. Nak tengok tu lah taraf kita. Betul kita rasa kita baik, aku ni handal. Dalam hati lah, dengan orang tak cakap, orang kata kau biol, kata kau handal. Dia perasan dan ni semua penyakit dalam yang amat berat. Dan dia pada satu saat Allah Azza wa Jalla sentiasa hadir. Apa makna hadir? Duduk depan kita cokoh itu. Bukan. Hadir mana ma'ana serta kita dengan apa? Bi'ilmihi, dengan ilmu dia. Mana satu saat yang kita terlepas daripada ilmu Tuhan, Tuhan tak perasan kita ada. Mana ada? Dan sebelum kita ada, dah ada dalam ilmu Tuhan. Apa tak ada ilmu? Inkishaf. Bila berlaku inkishaf? Azalian sedia kala. Belum ada kita, dia dah tahu dah apa dia nak buat. Sentiasa. Bahkan kita dah ada, lagilah. Mana sentiasa dengan ilmunya, sentiasa dengan iradah dia, sentiasa dengan kudrah dia. Segala benda yang kita lakukan, dia taksis dengan iradat pada azal. Apa yang berlaku ni semua dengan perbuatan dia. Dia panggil fi'lu dia, perbuatan, fa'il dia. Ya, dia sebagai fa'il. Itu dia kata, kita tauhidkan tauhidul af'al.
mentauhidkan perbuatan, mana dia yang membuat segala-galanya, ya, dia yang menentu segala-gala, dia yang melakukan segala-gala, dia yang mengetahui segala-gala. Tak ada satu pun yang terlepas daripada dia. Hebat tak hebat tu dia dengan kita. Tiba kita pula buat lupa dengan dia. Oh, dahsyat. Habis. Itu makna ma'anah serta, ya, sentiasa hadir, mana bersama kita dengan ilmunya, kemudian nazirun, memandang, ilaina, kepada kita ni, bihukmihi, dengan hukumnya. Ya, Allah Ta'ala sentiasa, ya, melihat, sentiasa memandang dengan segala hukumnya. Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan atas kita macam-macam keadaan, dan dia sentiasa bersama kita. Wa huwa ma'akum, itu jelas tu, dengan ilmunya, bi ilmihi, dengan ilmunya, wa qudratihi, dan dengan kudrahnya, wa inayatihi, dan dengan bantuannya. Ya, tidak ada satu insan yang terlepas dari benda ni. Jadi kenapa kita buat tak pandang? Oh, dahsyatnya. Ainama kuntum ma'akum, ainama kuntum, di mana sahaja kamu berada, di dunia wa fil akhirat, dunia dan akhirat. Itulah kehebatan ma'iyah Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Ya, tiba-tiba makhluk nak lupakan dia. Oh, salah besar tuan-tuan, itu kita kena renung. Lupakan dia, lari dia tu lagi teruk. Ini dia ikut tapi banyak lupa pun dah teruk. Kalau lari pada dia, oh lagi teruk. Kalau lawan dia, oh tu tak nak cerita lah. Lawan Tuhan pula, ya, dia makhluk Tuhan, nak lawan Tuhan pula. Oh, ya. Nafsu jahat tuan-tuan ni, bukan kau seorang ni, ramai gitu. Ya, ramai buat ni, bukan kau seorang gitu. Iblis kata kau masuk neraka pun bukan kau seorang, ramai. Ya, pergi pelempang sebiji kan melaung. Kau kena pelempang malaikat lagi. Ya, kalau dia kata tak apalah aku tanggung, kau tanggungnya aku cucung api kau. Wow, itu cakap bodoh nafsu kan. Ya. Dan kalau semua nak masuk syurga, masuklah. Aku masuk neraka tak apa. Itu cakap-cakap syaitan ni. Ya, telah dibodohkan oleh syaitan. Ada satu tempat negeri ni, dia jenis jahat, ni jenis hati jahat ni. Bila dengar ceramah dengan aku, dia menganyin, orang Kelantan panggil menganyin. Mana pergi neraka kau nak pergi kopok, dia kurang hajau macam ni. Besok dia orang kaya, kedai dia sendiri tu habis abu ni kan. Tuan bakau kedai dia, lulun bakau dia je. Melaung ni kan. Tuan tu dia tanam tembakau. Agak tembakau punya daun lebar-lebar, dia nampak 40,000 dapat ni kan. Kali sesar malam hujan, habis selai tak dapat kan. Dia ambil senapan patah, dia pergi tengah tu, mana Tuhan aku nak tembak? Nak tembak Tuhan. Allah. Pum mata hantar peti, hangus tu kan. Terjongkang mampus tu tengah padang sawah tu. Golek tu, itu mati kapi kan. Tuhan nak tembak. Ini bila akal manusia dah rosak, nafsu dah akalkan dia, syaitan dah bodohkan dia macam tu. Dia bercakap dah tak ikut normal lagi, dah rosak. Yang rosak siapa? Yang menyanyi siapa dia? Yang menanggung azab siapa dia? Ya, itu masalah besar kan. Syaitan jahat untuk nafsu, kerja dia tu lah. Allah. Sebab tu suruh kita ni banyak mengenang nikmat tu Tuhan, ya, banyak kita kenang nikmat ni. Tiada satu benda nikmat kita ambil melainkan semua dia punya. Dia izin kita menumpang di pohon dah besar tu ni, ya. Habis. Jadi maknanya Allah Ta'ala ma'iyah dengan kita dengan apa tadi? Bi'ilmu, dengan bi'ilmihi, dengan ilmu dia, wa qudrati wa iradati wa inayati. Mana tiap-tiap saat kita kena rasakan kita sentiasa dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Setiap saat kita sentiasa menyedut, ya, udara nikmat. Setiap saat jantung kita denyutan nikmat daripada dia, semua daripada dia. Tak ada satu pun daripada dia, sehingga tak boleh nak kira nikmat Tuhan. Wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Kerana itu nikmat Tuhan tak ada muka manusia boleh hitung. Habis. Wa iza, kemudian iza alimta, apabila kau mengetahui zalik, demikian, bahwa Ta'ala hadirun nazirun. Ta'ala hadir, makna serta kita bi ilmi, nazir bi hukmihi, ya, dia melihat sentiasa. Maka apa yang patut bagi kita? Iza alimta zalik, alimta annahu ma'ak fi sirrika wa alanati.
Allah Ta'ala hadir dengan kita apa? Ilmu dia sir kita dan alaniyah zahir. Zahir batin, tak lepas. Fakun anta ma'ahu. Maka kalau begitu, hendaklah ada engkau sertanya bistighraq, karam terus, tenggelam. Fi tauhid, dalam tauhid dia. Ya, li'annaka iza kunta ma'ahu kazalik hajabaka ankah ay ab'adaka an ru'yatika li nafsik. Kata gitu, pataslamu minasyirkil khafih wa hazihil halatu tusamma bil fana'i fit tauhid wa bihalatil jam'i. Jadi apabila engkau mengetahui hal demikian, mengetahui secara sedar, pasti confirm engkau meyakini bahawa dia bersamamu. Mana kalau kita sedar menyama, itu mana kita sedar, kita tahu. Ya, kalau dia tak perasan, mana kan dia tak tahu. Sebab itu dalam sufi orang lupa Tuhan jahil. Drop dia tinggi kan, ya. Lupakan Tuhan jahil. Walaupun dia punya kitab berkapal lagi, walaupun dia alim 10 mazhab, lupa Tuhan jahil. Sebab ni alim tak mana engkau ketahui, engkau sedar. Ya, kalau tak sedar bermakna apa? Jahil pada hakikat. Drop dia tinggi kan. Dia mengukur seorang tu alim atau jahil bukan sekadar ilmu. Ya, dia ukur dengan hudur qalbi itu. Menghadap tidak? Menghadap atau dia masuk orang yang mengenal Tuhan, yang alim pada hakikat. Kalau lupa itu termasuk orang jahil. Sebab apa? Sifat orang jahil dia pakai. Orang jahil sentiasa lalai. Maka dia ada ilmu, dia sifat dia lalai, serupa orang jahil. Dia pergi pakai pakaian orang jahil. Ya, kalau dia orang alim, dia kena pakai uniform dia. Uniform dia sentiasa hudur dengan Tuhan, sebab Tuhan tak pernah lupa kita. Apabila engkau mengetahui hal demikian, pasti engkau meyakini bahawa dia bersamamu. Dan itu ayat Quran jelas, ma'akum wa huwa ma'akum, atas serta kamu, pada batinmu dan pada zahirmu. Ya, zahir dan batin kita sentiasa dalam genggaman kuasa dia, sentiasa dalam iradah dan seterusnya. Maka hendaklah engkau, ini dikendak kita, hendaklah engkau sentiasa pakun anta ma'ahu bistighraqik. Naklah engkau sentiasa bersama dia, tenggelam dalam ketauhidan. Tenggelam apa tenggelam tuan? Lenyap habis. Kalau perahu tu separuh dia, orang panggil tenggelam lagi. Dia karam habis terus, layau tak nampak. Itu bagi karam. Karamkan secara keseluruhan. Karam apa? Qalbi kamu tu dengan dia. Tuan, tenggelam. Dalam apa? Dalam lautan tauhid yang amat luas. Tauhid mana mengesakan. Ya, dia sampai kita nak sentiasa memandang dia kan. Kalbi zahir tak apa kan. Kalau kita belum ingat dia, tapi tak kerja dia kita. Tu betul pemikiran. Ya, dia ingat kerja dia. Kita macam orang lain tak kerja. Wali-wali tu macam-macam dan lebih kaya daripada kita pada. Kalau di Mesir Syekh Abi Fat radhiyallahu anhu, masya-Allah. Ya. Dia punya kaya tak kaya dia, wali besar hari-hari. Ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telaga minyak, 2 telaga minyak dia. Kau lupa Tuhan, telaga apa? Telaga air pun tak ada. Baik bocor kan, cepat-cepat telefon orang. Dia telaga minyak kan. Kaya-kaya, tapi qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Ya, maknanya apa? Jalan makrifat ke Tuhan, dia tak ada mencegah benda luar ni. Dan kita bincang bukan tajuk luar, kita tajuk dalam ni, yang besar dalam ni, nak menghadap ni. Ya, jangan kita pusing tempat lain kan, rugi besar. Sebab dia sahaja yang boleh menangkap. Ya, dia saja, dalaman kita saja boleh menangkap urusan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau kita tak jaga, rugilah. Kerana sungguhnya engkau apabila engkau bersamanya, ya, seperti demikian itu, ya, sedar kita dalam ilmunya, kita sedar dalam kekuasaannya, kita dalam rahmatnya sentiasa. Dia mendindingmu daripada dirimu. Ya, kalau begitu, maka dia kata apa? Iza kunta ma'aka zalik hajabaka anka. Dia mendindingmu, hajabak. Dia mendinding kita ni anka daripada dirimu. Apa maksudnya? Ya, dia memfanakan kita tu maksudnya. Bila kita sedar daripada dia, Allah Ta'ala akan berikan satu nurul fana, cahaya kefanakan pada diri kita sendiri, sehingga kita tak rasa kita rasa dia. Itu maksud dia ni. Ya, itu maksud lain orang yang Tuhan dah mula kasih. Tuhan kasih hamba tu angkat darajat, fa iza ahbabta kunta samahu allazi yafhami. Bila aku kasih hamba tu, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Sebelum ni dia mendengar dengan dia.
Dia rasa dia, di jalan dia rasa dia tak rasa Tuhan. Bila dia sampai peringkat ni, Tuhan hadiahkan satu lagi makam. Pum. Dia panggil makam apa? Istighraq. Istighraq tu panggil fana. Lebur macam-macam istilah dari orang panggil ni. Ataupun dia panggil jamak. Jam'i mana himpun. Menghimpun pandangan dia jadi satu je dengan Tuhan je. Ya. Kita kalau makam farqi dia bercerai. Makhluk dia pandang, Tuhan pun dia pandang. Tapi lebih banyak pandang makhluk daripada tu Tuhan. Bila dia tercekik pun dia nampak Tuhan. Bila senang lupa kan wayau. Dia tercekik nak mati pun dia ingat Tuhan kan. Dah tergantung kepala hospital pun ingat Tuhan. Itu makamul farqi, makam farak. Apa makna farak? Dia bercerai. Ini makam jamak. Jamak mana dihimpun. Kan. Dia bila jamak baru hasil, kehasilan banyak dia dapat pembukaan kan. Jamak. Kalau orang jamak dia panggil apa? Kalau orang jamak panggil jimak tu kan. Barulah hasil anak. Kan. Maknanya bila ada jam'un, jamak kita dengan dia, makna kumpul pandangan terus ke dia, lahirlah macam-macam benda tu beri. Futuhat, fuyudat, limpahan macam ni. Sebab apa? Kita dah bersatu dengan dia. Jangan ni. Bersatu bukan istilah bersatu zahir ni. Kalau satu zahir kafir ni kat itu itihad. Ni bersatu pandangan. Pandangan kita sepah malam kita satu dengan dia je. Mana dalil Tuhan suruh gitu? Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Itulah dalil kita bersatu, dia suruh bersatu, bukan satu jasad. Wazkurisma rabbik, sebut oleh kamu nama Tuhan kamu Allah, Allah, dalam keadaan wa tabattal ilaihi tabtila. Apa makna tabattal? Tabattala ya tabattalu tabattulan, masdar dia tabattul. Apa makna tabattul? Hilang yang lain, dia je. Itu makna bersatu. Ya, bukan satu kita jasad dengan dia. Ni yang mengisi banyak dia ambil sini. Satu dengan Tuhan. Orang kata kita lah Tuhan. Oh, itu kapi. Ya, bila tak faham ambilan ilmu, tak ada cari sanad yang betul, dia boleh tafsir sendiri. Ini rosak banyak. Ya, dia mengaku dia Tuhan lagi. Ni bersatu bukan satu jasad. Bersatu mana boleh satu jasad? Ain hakikat lain-lain. Allah Ta'ala wajib kita mungkin mana boleh sama. Tak ada satu jalan boleh bersamaan. Mana satu pada pandangan, kerasaan, perasanan, syuhud. Itu dia. Itu dipanggil jamak, ya. Hasil dengan apa? Banyakkan zikrullah, buang kelalaian. Baru dia akan datang, Tuhan akan hadiah. Ini semua hadiah ni kan? Hadiatan minallah. Tuhan hadiahkan qalbi insan makamul fana. Bila dia istighraq, dia karam. Ya, bila dia karam tadi dia melazimkan memandang akan ma'iyah dia dengan Ta'ala. Sebab kena muraqabah. Ya, hadid basaral iman bil muraqabah. Mana hadid tajamkan pandangan iman kamu dengan muraqabah, asah. Ya, kena asah selalu. Pisau selalu asah macam tu. Sedap tak? Sedap lah kan. Mengirik tolong kerja kahwin sekejap. Ini orang dapat satu dulang dia budak satu piring. Tekan-tekan aku punya mata ni macam belakang sama. Nganjal-nganjal. Orang mengirik sekejap siap dia dapat sepinggan berpeluh badan. Apa? Tumpul. Pisau terlalu tumpul menyeksa kita nak mengiris daging kan. Begitulah kalbi bila tumpul seksa nak menghadap Tuhan. Ya, orang tarik ya zikir, iza zikirallah pum wajilat qulubuhum. Gegaran hati berlaku, jamal jalan tam dah rasa. Dia puas terik-terik sampai putus tali tasbih. Dia mengayau, ingat sana, ingat sini, menyaga dia macam-macam. Ya, waktu tarak kita jauh tak jauh kan. Kita penting zikir, hati tak hadir tu jauh. Dia duduk makamul mu'di, makamul farqi. Ya, dia nak makan jamak, sebut tam connect selalu. Bau sedap. Ya. Itu sedap roh. Ya, ni main jasad dia kita jaga pun. Nak sedap jasad pergi baling dalam liang lahat itu. Ya. Jahat. Itu semua sangkar tuan. Orang banyak ni terkeliru, dia piara sangkar. Burung yang mahal tu tak dia bagi makan. Itu yang masalah. Mati burung tuan. Benda yang dalam roh terjaga, jangan dirosak. Jadi iza kunta ma'ak, bila kamu serta tahu berserta kesertaan ma'iyah Allah Ta'ala dengan kamu, maka Tuhan bagi apa? Hajabaka anka. Hajabah mana menghijab ya Ta'ala ka akan dikau, anka daripada engkau. Ai mana abadaka arru'yati li nafsik. Itu dia. Dia menjauhkan daripada memandang habuan dirimu. Bermakna dia buat ibadat tak pandang diri dia lagi, dia tak pandang ikut nafsu dan ya. Beribadat tu direct dia nak tuan terus. Bau mutabik, bau mutabakah selaras, lidah dia lillah, kalbi pun lillah je. Kalau lidah dia lillah, hati dia lil jannah, lari. Hati dia syurga makhluk ke? Atau Tuhan tu makhluk.
Ya. Kalau kita tanya kita makhluk sama makhluk. Makhluk paling besar apa dia? Paling besar apa dia? Rasulullah SAW lah, dan afdalul makhlukat. Surga jannatul firdaus dengan Rasulullah mana besar? Rasulullah SAW lagi. Dia Habibullah, kekasih Allah. Laulaka maka nanti aflak, kalau tidak dengan engkau yang Muhammad, aku tak jadi ke semua ni. Termasuk syurga semua tuan tak jadikan, melainkan kena engkau. Nak tunjukkan apa? Martabat Rasulullah terlampau tinggi. Maka dekat kalau dengan Rasulullah SAW, dapat segala-gala. Dia kekasih Allah kan. Terus selawat kena banyak kan. Ini ada satu etika keluar kata, jangan muji Nabi takut syirik. Boleh otak dia gila je ni. Membesar-besarkan, kita membesar, mengagung, bukan menyembah. Sembah lain, sembah yang tak boleh. Mengagungkan, membesarkan tu suruh, tu lambang cinta kan. Kalau tidak tu saya panggil Tuan Agung, marah belakang kan. Kita tak boleh mengagung-agungkan Tuan Agung, kau jadi pula ai jadi dia, kau tak kerja kan. Kita tak komen benda tu. Kalau Tuan Agung punya kau cuti, Rasulullah siapa dia kan. Orang yang paling agung sebelum ada makhluk ni dah terpampang nama di atas ni. Itu maknanya. Mana makhluk paling besar, paling hebat huwa Rasulullah SAW. Iaitu menjauhkanmu daripada memandang habuan dirimu. Itu makna ab'adaka an ru'yatika linaksik. Menjauhkan engkau daripada linaksik bagi diri engkau. Ya, maknanya karam dia daripada memandang diri dia sehingga dia tak nampak melainkan dia saja kan. Kalau duduk begitu kita nampak semua tak pandang bagi diri kita, yang kita nampak afal dia, keadaan tu dinamakan apa? Fana dia panggil ya. Maka selamatlah engkau daripada syirik yang tersembunyi. Pataslamuka minasyirkil khafi. Selamat engkau daripada syirik khafi. Dia bila syirik khafi dia lepas kan, jejak dia makam rijal. Makam lelaki. Rijal apa? Aulia. Ya. Tak kira wali kecil boleh, tapi jangan masuk lain tu. Ya, lain makna mutmain. Nah, dah tetap tu. Sebab bila dia pandai iman dah tetap. Ya, dia kedudukan dia tetap, bila terbuka dengan Tuhan dia akan tetap. Dia selagi tak terbuka tepat tu dia bergoyang. Ya. Sebab bila dia terbuka dia, bila terbuka dimatikan. Dimatikan pandangan yang lain, dia panggil fana ni. Hajabak anka. Tuan tutup benda tu, dibuka dengan dia. Baru ketika itu pataslamu, selamat engkau minasyirkil khafi, daripada syirik yang sesembunyi. Khafi. Atas khafi apa? Asghar. Atas asghar jali. Ya. Orang kafir tu jali tu habis terus. Disyirikkan Tuhan dengan benda yang jelas, patung berat tu kafir terus, batal akidah. Kita yang banyak kena kat tengah ni. Asghar, riya, ujub, semua ni mainan kita banyak kena ni. Ya, kalau kita selesaikan ni, maka insya-Allah amalan kita tak akan terbatal. Kalau syirik yang besar batal akidah, syirik yang pertengahan ni asghar dibatalkan sawabul amal, pahala amal habis. Ya, yang bawah ni lagi tinggi ni. Ini kalau kita selesai lepas syirik ni, maka dia ma'allah serta Tuhan. Dia duduk makam ma'iyah. Ya, bila ma'iyah apa tu? Dia jadi golongan kekasih Allah Taala. Ya, mana kata masuk kekasih Tuhan tu hadis tadi, fa iza ahbabta. Hadis sahih. Apabila aku kasih, tu. Bila aku kasih, nasaya akulah pendengarnya. Mana Tuhan cempakkan dia makam milfa, fana atau istighraq, pum qalbi dia. Ya, tu hadis sahih dan terang tu. Maknanya orang tu diiktiraf oleh Allah sebagai kekasih dia bila dia memadamkan pandangan yang lain. Qalbi dia sentiasa kun ma Allah. Ya, ni maknanya kasih sayang Tuhan, keadilan Tuhan. Siapa boleh dapat semua dapat ni. Sebab dia tak kira luar kan, dia kira dalam. Dia kulit hitam, kulit putih, apa bangsa, apa semua. Tak, ni semua kira dalam. Semua orang boleh dapat. Jadi dia bersungguh-sungguh dan minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Tuhan bagi je, Tuhan bantu sekejap kan. Ya. Bahkan kalau dia tarik kan, perompak pun jadi wali. Ya, itu ni. Tu dia anda tanya, kalau makam dah tahlil, makam tinggi, makam dah khalifah ke, dia boleh jadi kena istidrat ke dia? Dia budak mesej tanya anda kata istidrat makam khalifah, wali boleh dikapi ke? Tu panjat. Dan tengok Balaam dan wali boleh terbang tau, berdentum jatuh kapi tu. Jangan main. Ya. Yang tak jatuh dan tak akan cacat nabi-nabi dan rasul. Sebab dia membawa amanah Tuhan, dinullah, agama dia bawa, kitab Allah dia bawa. Orang ni memang Tuhan kabul tu, Tuhan kawal lebih rapi. Lain daripada tu semua tak dijamin dan dia tak terjamin melainkan bantuan Tuhan saja.
Ya, sebab tu lagi naik tinggi, lagi kena kuat bergayut dengan dia. Ya, lagi jangan pandang diri kita. Kalau pandang diri kita habis. Kalau kita ni panggil apa, menyampah tu, menyampah. Allah aku menyampah kalau bahasa kita lah. Orang duk pandang diri dia. Dia suruh pandang dia. Bukan pandang kita. Kita siapa? Kita fakir, hina. Segala sifat kekurangan adalah sifat makhluk. Segala kehebatan, kesempurnaan sifat dia. Dan kenapa kita cari benda yang tak berharga? Kita tinggal benda yang paling mulia, zat yang paling mulia. Sebab kena adakan hati rosak. Hati rosak, hati tak menilai. Hati yang betul-betul selamat, qalbin salim, dia kata menilai mana yang besar, mana yang kecil, yang mana yang hebat. Ya, dia akan jatuh cinta pada benda yang hebat. Maka tidak ada kehebatan melainkan itu milik Allah Ta'ala. Ya, itu. Maka selamatlah engkau daripada syirik yang tersembunyi. Ya, apa syirik tersembunyi? Ru'yatun nafs, memandang diri. Ya, itu. Pandang diri itu dipanggil syirik khafi. Dia suruh pandang dia ni. Dan keadaan ini namakan fana fit tauhid. Dipanggil fana fit tauhid. Mana fana dia terlenyap pada mentauhidkan. Ya, dalam mentauhid Ta'ala lenyap yang lain. Dan dimasuk bihalatil jam'i, dimasuk dalam keadaan jamak. Apa nama jamak? Menghimpunkan. Apa dihimpunkan? Pandangan dia menjadi apa? Satu je. Ke mana? Ke Tuhan saja. Ya, apa dia cantik kan? Ketika itu barulah amal dia yang dibawa cantik. Baru dia pergi satu kan, lorong dia satu je. Tapi kalau dia tak jamak, lorong dia banyak. Masuk ini, masuk lorong makhluk, lorong sini, gata dia pergi kan. Ya, yang pergi kat Tuhan tu hari tinggal sikit, takut-takut habis terus. Di kona sini, di kona sini. Ya, dia jadi lebay kona baring panggil. Tahu? Lebay kona baring. Ada budak dekat ni Syekhuna, bukan Syekhuna, Syekhuna, lebay kona dia panggil. Syekhuna panggil. Jadi kona buat lain kan. Ya, kalau hati tak menghadap Tuhan, tu lebih kona dia kata. Allah. Habis. Kemudian satu lagi, wa iza kunta ma'akla. Tadi diistighraqkan, yang sebalik apa jadi tengok. Wa iza kunta ma'aka, apabila engkau serta engkau. Sebab apa? Li adami istighraqika, kerana tidak berlaku istighraq kamu dengan Tuhan. Ya, jawab dia apa? Ista'badaka lahu. Allah. Ya, nanti kamu jadi apa? Jadi jauh dengan dia. Dan ai ja'alaka muta'abbidan lahu. Ya. Jadi kat engkau tadi apa? Bersusah payah beribadat baginya. Payat lubu minka, ya, ibadatahu wa hadhil halu farqi kama marrah. Wa fiha yurja'u al-amru ila ibadatihi ghairiha. Dia tak pergi ke Tuhan, dia pusing tempat lain tadi. Apabila engkau bersama dirimu, tadi kita dengan dia, iza kunta ma'ahu, iza kunta ma'aka, setengkau. Tanpa tenggelam dalam ketauhidan. Mana dia tidak tenggelam dalam ketauhidan dengan betul, mana tak betul tu tauhid. Dia menjadikan engkau sebagai hamba baginya. Ya, ista'baraka tu, dia menjadikan engkau hamba baginya. Ai ja'alaka muta'abbidan lahu. Yakni itulah dia menjadikan engkau orang yang bersusah payah beribadat kepadanya. Ya, jadi dia apa? Susah, ibadat jadi berat. Sebab jadi berat? Sebab dia tak tenggelam habis. Dia ketenggelam habis, ringan semuanya. Itu dia. Maka dia menuntut daripada engkau untuk beribadat kepadanya. Hal ini adalah keadaan farak. Orang yang masih jauh, Tuhan tuntut supaya dia buat ibadat. Tujuannya supaya dekatkan diri. Maka proses ini dia akan rasa berat sebab dia membuat benda yang kurang pegangan, kurang mesra dalam kalbi. Kita buat kerja dengan orang tu, kita tak berapa lekat hati dengan dia lagi. Kita buat jugalah biasa kan, bos ni, tapi kita tak apa minat dengan dia lagi. Buat juga sebab dia bos kan. Tapi slow. Tapi kalau bos tu dia minat, dia strong betul, apa dia buat laju kan dia buat. Itu maksud dia apa ni? Pentingnya kalbi kita mengenal dia tu. Kalau dia kenal betul-betul, ibadat dia akan jadi ringan. Ibadat dia akan jadi sedap, lazat. Itu maksud. Dia punca dia bila jamak, dia akan lazat. Kalau farak, ibadat dia akan rasa berat. Jadi kita nak ukur, kita duduk makan jamak farak, tengok ibadat kan. Balik kan ambil kan, habis sikit 70,000. Dia dengar 70,000 klik-klik mati. Ya, dia dengar 70,000 tu klik-klik mati kan. Ada seorang tu dia minta dia ada hajat besar. Anak kata bawa ya Latif 16,000 640 sah. Habis berapa hari pula habis. Straight kata. Alamak reda tu. Berat tak? Berapa dia berat? Makan farak lah tuan-tuan. Farak.
Dia kalau makan jamak, tak ada apa, full time dengan Tuhan. Tu je beza dia. Orang yang sudah jamak kalbi dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan, mana dia berat lazat, ya. Dengan orang yang tak dapat lazat lagi, farak bercerai, jauh hati dia. Itu yang berat. Tu keadaan. Maka jamakkan hati kita dengan dia, jangan farakkan hati kita dengan Allah, ya. Itu maksudnya. Dan jadilah engkau itu sebagai hamba-Nya, dan jadikan engkau itu bersusah payah. Buat ibadat mula rasa berat sebab tidak ada jamak ibadat kepadanya. Maka dia menuntut daripada engkau untuk beribadat kepadanya. Tujuannya apa? Untuk menghampirkan diri. Kalau tak ibadatkan lagi, farak lagi jauh. Hal ini adalah keadaan al-farq, ya, seperti yang telah disebutkan kenyataan dia. Maka pada keadaan ini seorang kembali terbelenggu dan melihat segala ibadatnya dan selainnya. Maksudnya saya nampak lagi ibadat tu daripada dia, bukan gerak daripada Tuhan. Itu nak penting, kita nak asah tauhid kita biar terus terbuka hijab sehingga jelas, ya, hati kita jamak dengan dia. Kemudian al-iman wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jumaat kita buat maulud dan ni, di Zawiyah jemput mana. Alhamdulillah. Allah sihat, ya. Assalamualaikum. Minum.